Assalamualaikum. Okey, greenhouse ni saya akan pasang dekat bahagian depan rumah ni dan saya plan nak pasang sebelah sini sebab sebelah sini saya kena kosongkan. Kadang-kadang saya akan bawa masuk kereta dekat sini untuk angkat barang-barang, contoh nak angkat bateri ataupun solar panel. Saya akan reverse kereta masuk kat sini. Jadi sebab itulah untuk kawasan sebelah kanan ni saya kena kosongkan. Sekarang ni memang saya dah start buat pemasangan solar untuk kebun dekat kawasan off-grid. Jadi memang kerap lah saya bawa balik barang nak masuk dan simpan dalam rumah. Saya akan reverse kat sini, saya akan bawa masuk lah. Dan barang-barang tu memang berat, bateri, solar panel. Jadi kena ada ruang yang untuk mudahkan saya masuk nak simpan barang kat dalam rumah. Dekat kawasan ni cuma ada tangki, ada dua tangki ikan. Yang ni tangki 250 gallon, yang ni tangki 70 gallon, tangki lobster. Dan dalam kedua-dua tangki ni dah kosong, dah tak ada ikan dah kalau tuan-tuan masih ingat lagi. Masa saya balik raya itu semua ikan syakap merah ni mati. Jadi dalam tangki ni sekarang ni memang kosong, tak ada ikan. Yang ni kosong, kat dalam saya letak tong-tong filter, kemudian tong yang saya gunakan untuk sistem dash bucket tu. Semuanya saya simpan dalam ni lah. Untuk tangki yang besar ni, tangki ni saya akan keluarkan. Saya tengah cuba untuk dapatkan satu tempat yang baru. Dan dekat situ kita akan set up sistem untuk tenakan ikan siakap lah. Sama ada siakap merah ataupun siakap putih. Dua-dua kita boleh belah. Jadi tangki ni memang saya akan keluarkan, akan pindah ke tempat lain. Yang akan kekal dalam greenhouse nanti, kemungkinan tangki yang kecil ni, tangki lobster. Dan lagi satu untuk cendawan, saya pun tak pasti sama ada sesuai ataupun tak. Kita letak tanaman cendawan kat dalam greenhouse yang sama dengan sistem hidroponik ataupun sistem aquaponik. Sebab untuk cendawan ni, dia perlukan kelembapan yang tinggi. Tapi greenhouse pula untuk hidroponik, untuk aquaponik ni, kita tak nak humidity ataupun kelembapan tu terlampau tinggi sangat. Bila kelembapan terlampau tinggi, kita punya tanaman mudah dapat penyakit. Tapi sama ada boleh ataupun tak, kita tak tahu. Kena cubalah. Bila dah cuba baru kita tahu. Lobster dekat dalam ni pun dah tak banyak, cuma tinggal dalam 4-5 ekor saja. Dan yang ada ni semuanya oren, color lain semua dah tak ada. Yang ni pun sesuai juga kalau kita nak bela balik dalam greenhouse tu nanti. Cuma untuk sistem ni nanti kita kena set up balik, kena buat filter baru dan kita nak buat sistem aquaponik yang barulah. Dan kita akan buat sistem yang kecil saja, mini aquaponik khas untuk tangki lobster ni. Saiz ataupun ukuran greenhouse ni 300 cm x 200 cm x 200 cm, bermaksud 3 meter panjang, 2 meter lebar dan 2 meter tinggi. Harga greenhouse ni lebih kurang RM700 saya beli online. Dan kalau tuan-tuan berminat untuk beli greenhouse yang sama, saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description. Sebelum saya beli greenhouse ni, saya plan nak DIY ataupun nak buat sendiri greenhouse. Tapi bila fikir balik, kita tengok dengan harga besi sekarang ni, saya rasa lebih berbaloi kita beli yang dah siap ni. Kalau kita nak DIY, kita kena beli besi, kemudian nak kena beli plastik untuk bumbung greenhouse. Saya rasa kalau kita beli yang dah siap macam ni, lebih berbaloi lah. Dan lagi satu kelebihannya, sebab benda ni kita boleh pasang, kita boleh buka balik. Jadi kalau nak pindah rumah ataupun nak pindah tempat untuk kita buat tanaman ni, tak ada masalah, kita boleh buka balik greenhouse tu, pasang dekat tempat yang baru. Lagipun kalau nak DIY ni, tak semua orang boleh DIY dan tak semua orang ada tool untuk DIY sendiri greenhouse. Jadi untuk channel ni, saya rasa lebih sesuai saya gunakan greenhouse yang pasang siap macam ni. Sebelum saya order greenhouse tu, saya ukur dulu ruang yang ada dekat kawasan ni dan saya tandakan dekat lantai. Ini gambaran dari sini sampai ke hujung sana panjang dia 3 meter dan dari sini sampai ke sana lebih kurang 2 meter dekat tip biru ni. Nak kata besar sangat pun tak jugalah, tapi bagi saya okey lah, sebab kalau besar sangat pun tak muat juga kawasan ni. Dan lagi satu tentang ketinggian, dekat depan rumah ni bumbung ni memang macam ni. Untuk 2 meter ngam-ngam lah di bawah pada beam ni. So okey lah kalau tinggi 2 meter. Ada juga greenhouse yang 2.5 meter, yang tu memang lebih tinggi. Kalau saya pasang dia akan cecah beam tu. So memang tak sesuai lah. Nasib baik saya jumpa yang tinggi 2 meter. Muat lah untuk saya pasang dekat ruangan ni. Jadi sekarang ni saya kena clearkan dulu kawasan ni. Saya kena keluarkan semua tangki-tangki yang ada ni. Sebab greenhouse saya akan terus pasang dekat sini. So kita kena alihkan lah semua tangki-tangki yang ada ni. Nasib baik untuk lobster ni air tak banyak. Air cuma ketinggian dalam 3 inci saja. So tak berat sangat lah. Berat juga sebab dalam ni ada layer karbon. Untuk yang ni walaupun dah tak ada ikan, sistem ni masih lagi running dan tujuannya untuk siram pokok ni lah. Tapi tadi saya dah keluarkan sikit air, so tak berat sangat lah. Okey, sebenarnya memang dah lama saya plan nak cari greenhouse ni. Yang pertama untuk hidroponik, yang kedua untuk aquaponik. Untuk hidroponik ni, kalau kita buat hidroponik tapi tak ada greenhouse,
Masalahnya apa akan jadi bila hujan, air hujan masuk dalam tangki nutrien ataupun tangki baja. Jadi baja semua keluar. So terpaksa keraplah kita tabah baja, jadi dari segi kos tu semakin tinggilah. Dan sama juga untuk aquaponik. Aquaponik ni bila tangki ikan ni kena air hujan beresid, jadi pH air dalam tangki ternakan tu akan mudah jatuh, pH akan jadi rendah, dan bila pH rendah, ternakan kita mudah dapat penyakit lah. So kalau kita ada greenhouse untuk aquaponik, untuk hidroponik, memang the best lah. Sebab tu daripada dulu lagi memang saya teringin nak gunakan greenhouse. Tapi dekat rumah lama dulu saya dah ukur, tak ada ruang yang cukup. Jadi terpaksalah saya batalkan niat untuk pasang greenhouse. Tapi dekat rumah ni ada ruang, walaupun ruang ni agak sempit, tapi boleh dah lepas greenhouse yang panjang tadi tu. 3 meter panjang, 2 meter lebar, 2 meter tinggi, lepas. Kita cuci sikit bagi bersih, lagi mudah kita nak buat kerja. Tapi sekarang ni tengok macam dah gelap dan nak hujan. Tapi elok juga, kita boleh test lepas kita pasang greenhouse ni, kita dah boleh tengok sama ada greenhouse ni bocor ataupun tak. Bagus jugalah kalau hujan. Okey, tengah duk cuci-cuci tadi hujan. Ni hujan dah berhenti, bolehlah kita sambung balik. Dan greenhouse ni pun saya beli dah lama tapi tak sempat nak pasang. So hari ni kita akan pasang lah. Bila dah ada greenhouse ni, bolehlah kita mulakan balik sistem hidroponik, aquaponik, ternakan ikan siakap, ternakan lobster ataupun udang kara. Dan harap cendawan pun boleh combine sekali dalam greenhouse ni. Kalau tak, terpaksa beli lagi satu lah untuk cendawan pula. Tapi berat juga, berat dia dalam 20 kilo. Ni plastik untuk bumbung greenhouse nanti kita letak tepi dulu, dan bila dah siap pasangkan frame baru kita pasangkan bumbung ni. Bila dah ada greenhouse, dah ada bumbung ni, bolehlah nanti kita pasangkan monitoring system untuk hidroponik dan juga cendawan. Sebab sensor-sensor tu barang elektronik, tak boleh kena hujan. Jadi lepas ni tak ada masalah sebab kita dah ada bumbung, tak kena hujan dah. Yang penting manual kena ada, sebab ni first time saya nak pasang. Manual ada, jadi kita boleh follow manual ni lah cara untuk kita pasang. Lagipun nak pasang saya seorang, anak saya tak ada hari ni. Keluar dengan kawan-kawan, nanti dia balik bolehlah tolong. So kita cuba pasangkan dulu berdasarkan manual yang ada ni. Material untuk frame ni besi, galvanized, so tak berkarat lah. Harap-harap dia boleh bertahan lama. Okey, dekat sini ada label nombor 2, dan nombor 2 ni adalah untuk tiang. Sebelah sini ni nombor 2, nombor 2, nombor 2, nombor 2, dan sebelah sini nombor 3. Ni nombor 3. Dekat besi pun dia ada label nombor 3, yang ni nombor 2. Cari dulu yang nombor 2 ni untuk tiang sebelah sini. Dekat dalam kotak memang dia bekalkan sekali bolt dan nut untuk kita pasangkan frame ni. Tapi masa tuan-tuan pasangkan bolt dan nut nanti, jangan terlalu ketat sebab material ni memang agak nipis. Kalau kita kunci dan terlampau ketat, dia akan kemik macam ni. So dari segi kualiti, nak kata kualiti sangat pun tak juga. Besi ni memang sangat nipis, tapi bolehlah kita guna dan padanlah dengan harga. Ada video kat sini boleh? Tengok ni. Boleh tinggi. Ya? Ambil gambar. Tak nak lah. Tak nak lah ambil video kan. Ambil gambar. Okey, inilah gambaran frame yang dah siap dipasang. Dan tadi masa nak pasang frame ni, kalau kita pasang seorang memang agak susah juga. Dan kalau dua orang lebih mudah lah nak pasang. Dan proses untuk nak pasang ni, tuan-tuan jangan risau, dalam manual tu memang dah ada step by step bahagian mana yang tuan-tuan nak pasang dulu. Cuma gambarannya agak kurang jelas lah. Kejap lagi saya akan bagi overview setiap angle ataupun setiap bahagian yang saya buat pemasangan tadi.
Untuk frame ni, bahagian pintu ni, yang ni boleh tuan-tuan jadikan sebagai pintu hadapan ataupun pintu belakang. Sama juga bahagian sini boleh jadikan sebagai pintu hadapan ataupun pintu belakang. Dan palang ni cuma ada dua saja, bahagian sini dan juga bahagian sini. Masa tuan-tuan nak pasangkan bolt dan nut ni, tuan-tuan kena hati-hati, jangan terlampau ketat. Kalau ketat dia akan kemik. Dan saya tadi pun terus terang cakap, saya rasa macam menyesal pada saya beli sebab saya tengok dia punya besi ni memang agak nipis. Tapi bila kita dah pasang macam ni, kita akan rasa memang solid. Walaupun material yang digunakan memang nipis, tapi bila dah pasang, struktur ni memang solid lah, tak ada masalah. Tapi macam saya cakap tadi lah, berbaloi dengan harga yang kita beli. So bagi saya yang ni boleh guna, tak ada masalah. Yang penting bila hujan, tanaman kat dalam ni tak basah dan berbaloi dengan harga. Sekarang ni untuk pasangkan bumbung ni, tapi dalam manual tak ada ceritakan macam mana cara nak pasangkan bumbung ni. Kita cuba tengoklah macam mana cara yang pasang. Cuba buka bah. Situ atas, sini bawah. Situ ada pintu tak? Cuba tengok. Ada zip. Dua-dua belah ada pintu. Buka dulu zip dia. Buka sampai atas. Over. Okey tak? Dia tarik sikit. Okey. Okey, dekat dalam ni ada tali untuk kita ikatkan pada frame ni. Untuk bahagian bawah pun sama juga. Untuk bahagian tepi, kiri dan kanan memang ada 3 tingkap ataupun lubang untuk ventilation. Ni kat dalam ada jaring, kita boleh buka yang ni. Dan kita boleh gulung. So kuranglah sikit kepanasan dekat dalam greenhouse ni. Dan yang penting serangga perosak tak boleh masuk. Dan itulah salah satu kelebihan kalau kita menanam dalam greenhouse ni, kita boleh kurangkan penggunaan racun serangga. Dan bagi saya, kalau kita nak tanam untuk makan sendiri ni, no point kita tanam dan kita letakkan racun sama macam pertanian komersial. So tak ada beza, baik kita beli sayur kat pasar je, kita jangan tanam sendiri. Dan kalau kita tanam sendiri ni, salah satu objektif dia adalah untuk kita kurangkan racun perosak. Kelebihan plastik yang kat tepi ni kita akan masukkan di bawah frame. Bagi saya keseluruhan untuk greenhouse ni okey, cuma tadi isu pasal besi yang digunakan tu agak nipis. Bila kita kunci dengan ketat dia akan kemik. Tapi bila kita dah pasangkan semua, dah pasangkan skru, semua bahagian kita dah pasang, memang solid, tak ada masalah. Cuma yang saya nampak satu kelemahan yang paling ketara untuk plastik ni adalah dekat pintu, sebab pintu ni dia tak ada jaring. Kalau kita buka ni memang terus open lah. Biasanya setengah greenhouse dia ada 2 pintu. Satu untuk pintu yang plastik yang waterproof ni, dan ada lagi satu jaring yang sama macam dekat tepi ni tadi, sama macam kemah lah. Jadi kalau macam hari yang cuaca panas, kita boleh buka transparent ni, udara masih boleh masuk dan udara masih boleh keluar. Jadi suhu kat dalam greenhouse ni taklah panas sangat. Tapi untuk masalah tu nanti mungkin kita kena cari solution lain. Mungkin kita boleh pasang ventilation fan dekat sini. Dan untuk power ventilation fan ni mungkin kita akan gunakan solar power, sebab masa tu cuaca panas, suhu tinggi, dan masa tu jugalah kita perlukan fan untuk sedut udara panas keluar daripada greenhouse ni. Jadi untuk masalah ventilation nanti kita akan tambah ventilation fan. Mungkin kita akan tebuk dekat sini dah. Jadi nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponics Malaysia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.